adaptasi? Kita harus ingat bahawa karya sastra adalah medium yang berbeza daripada medium filem, medium teater, medium TV. Misalnya, pengalaman saya membuat adaptasi misalnya Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman daripada novel Anwar Ridwan yang terkenal itu, saya tentunya novel itu kompleks sebab dia banyak memainkan aspek stream of consciousness, pembawakan dari dalam, tekanan perasaan yang hanya boleh ditulis tetapi sukar dipentaskan. Tetapi apa yang saya lakukan adalah misalnya Pak Hassan itu, saya bina, wujudkan satu karakter yang sebenarnya menjadi tukang cerita. Inilah kali pertama misalnya Sabri Yunus berlakon di dalam teater dalam Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Dia menjadi tukang cerita ataupun Tok Selampit yang menceritakan kisah Pak Hassan itu. Jadi Pak Hassan inner self-nya, watak dalamannya adalah dalam bentuk si pencerita, iaitu Pak Hassan dimainkan oleh Wan Hanafisu, Sabri Yunus menjadi tukang cerita atau Tok Selampit menceritakan kisah dalaman kehidupan Pak Hassan. Itu pengalaman saya membuat Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Dalam Salina misalnya, pengalaman saya berbeza sebab novel Samad Said itu episodik sifatnya. Dia tidak banyak menyentuh tentang soal stream of consciousness menggunakan teknik-teknik sastra yang kompleks. Dia lebih straightforward. Tetapi dalam itu, persoalan yang dibawakan dan juga characterization atau perwatakannya cukup hebat. Salina, watak yang cukup kuat. Ya. Begitu juga Abdul Fakar, watak yang kompleks misalnya. Nahidah, ya. Helmi, ya. Dan watak-watak ini memerlukan pemahaman yang cukup jelas. Jadi cabarannya berbeza. Dan kemudian kalau saya juga telah membuat adaptasi Rumah Kedai di Jalan Seladang daripada cerpen yang ditulis oleh Samad Ismail. Ini cerpen yang sangat luar biasa, berlatar belakangkan kisah di Singapura dalam tahun 50-an dengan segala macam konflik dan sebagainya, kisah kehidupan yang geriti, yang menyedihkan, yang menyayat dan sebagainya. Dan itu adalah cabaran yang berbeza, memberikan suatu nuansa baru kepada keadaan pada ketika itu, menghidupkan watak-watak Mak Nabi, watak-watak Leman dan sebagainya. Ini adalah cabaran yang berbeza. Dan menarik juga bahawa saya pernah membuat adaptasi, tetapi saya tidak mengarahkannya. Ketiga-tiga tadi saya arahkan sendiri. Tapi saya telah melakukan satu adaptasi yang agak unik daripada novel Langit Petang yang ditulis oleh Pak Samad. Yang menariknya, saya tidak menggunakan novel itu sahaja sebagai terasnya. Saya tidak membuat adaptasi kepada watak-watak di dalam novel itu, tetapi saya membawa watak-watak itu kepada satu dunia 12 tahun selepas latar belakang novel Langit Petang itu. Jadi cerita itu adalah Langit Petang 12 tahun kemudian. Ini ada memerlukan cabaran baru. Banyak orang mengatakan bahawa novel misalnya Ombak Rindu yang telah difilmkan begitu berjaya sebagai sebuah filem. Kita lihat Ayat-Ayat Cinta misalnya telah mendapat kejayaan luar biasa, diberikan perhatian cukup besar. Misalnya baru-baru ini telah dibuat adaptasi daripada novel Hamka yang terkenal, dan novel ini memang sudah menjadi salah satu daripada trademark novel beliau, dan telah dibawa ke filem misalnya. Tetapi kita harus ingat bahawa novel adalah medium literary, medium sastra, ya. Dan filem atau TV adalah medium visual. Metamorfosis yang berlaku daripada proses membuat adaptasi sebuah karya sastra menjadi sebuah karya teater atau filem atau TV sama sekali berbeza. Jadi kita harus memahamkan language atau bahasa yang berbeza itu. Sastra menggunakan bahasa yang berbeza, ya, deskriptif sifatnya, tetapi untuk filem dan teater lain lagi. Macam kalau kita katakan seorang, katalah Leo Tolstoy dalam novel yang terkenal, katalah novel Dr. Zhivago misalnya, ya, menulis hanya memerlukan 5 halaman untuk menerangkan suatu keadaan ataupun satu situasi. Tetapi bila difilmkan, dia hanya memerlukan kurang daripada 30 saat
untuk merakamkan seluruh gambaran yang deskriptif itu. Jadi di sinilah cabarannya. Jadi tradisi membuat adaptasi sangat penting bagi saya. Sebab itu banyak orang mengatakan bahawa novel-novel kita sukar difilmkan. Memang novel pada dasarnya sukar difilmkan. Tapi cuba kalau kita perhatikan novel Dr. Zhivago misalnya, ya, novel itu sukar, tetapi telah dapat dibawa ke filem dengan baik. Novel Lord of the Ring misalnya oleh Tolkien adalah novel yang sangat sukar. Malah pernah dicuba dibuat filem kombinasi di antara animation dengan live action oleh Ralph Bakshi dalam tahun 70-an, tapi gagal. Tetapi Peter Jackson dengan teknologi yang ada telah memungkinkan sebuah novel yang begitu sukar dibawa ke filem. Begitu juga saya teringat sebuah novel yang sangat terkenal yang ditulis oleh John Magus, iaitu The French Lieutenant Woman. Novel ini cukup sukar, sebab dia melihatkan bahawa wanita itu hidup dalam dua zaman. Tetapi telah berjaya dibawa, John Fowles, novel John Fowles itu telah berjaya dibawa dengan begitu berkesan menjadi sebuah filem yang sangat baik. Difilmkan di Limregis di selatan England dengan cukup luar biasa, dilakonkan oleh Meryl Streep. Jadi ini proses adaptasi, ya. Jadi kita harus faham bahawa tradisi adaptasi di negara ini sangat kurang, dan kalaupun banyak yang diadaptasi adalah daripada novel-novel yang popular ataupun orang labelkan sebagai novel picisan, bukan karya-karya besar. Walaupun kita tahu misalnya baru-baru ini hari-hari terakhir seorang seniman telah dibuat adaptasi oleh Sabri Yunus, dan Ranjau Sepanjang Jalan pernah dibuat filem oleh Jamil Sulong. Tetapi bilangan karya-karya yang baik, yang bermutu ini sangat kurang dibawa ke filem ataupun TV.